Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah dapat kita bertemu lagi pada hari ini untuk menyambung pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan dalam kitab Hadis 40 Amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Alhamdulillah, semalam kita telah meneliti tentang kelebihan membaca surah Al-Ikhlas, iaitu sekali kita membaca surah Al-Ikhlas, pahala yang diberikan kepada kita adalah seumpama kita telah pun selesai membaca 10 juzuk Al-Quran Al-Karim, iaitu 1/3 Al-Quran. Hadis yang semalam iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari menerusi sanad beliau sehingga sampai kepada seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Saya cuba meneliti kisah ini dalam kitab-kitab hadis. Subhanallah, rupanya bukan hanya ada satu kisah, ada 3 kisah yang menceritakan tentang kelebihan membaca surah Al-Ikhlas ini. Cuma semalam saya terkali saya ketika menceritakan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau tuan-tuan masih ingat, sebenarnya saya cerita bahawa kisah ini berlaku kepada seorang imam di masjid di kawasan Quba. Ya, sebenarnya saya sebut begitu. Rupanya saya terkali kerana sebenarnya dia ada 3 kisah yang berlainan menceritakan tentang kelebihan membaca surah Al-Ikhlas. Kisah yang didatangkan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah merupakan salah satu di antara 3 kisah yang disebut oleh para ulama. Mungkin lebih, mungkin bukan ada 3, mungkin lebih. Tapi setakat yang saya jumpa, saya telah menemui 3 kisah yang berlainan yang diriwayatkan oleh 3 orang para sahabat yang berlainan, menceritakan tentang bagaimana ada sahabat Nabi yang ketika solat mengulang-ulang bacaan surah Al-Ikhlas. Jadi semalam saya cerita tentang kisah seorang imam di masjid kawasan Quba, dan bila saya rujuk memang masjid Quba, bukan masjid di kawasan Quba, tapi memang masjid Quba yang kita menziarahinya sewaktu kita pergi menunaikan solat sunat di sana. Sembahyang 2 rakaat di masjid Quba. Kalau kita berwuduk daripada hotel, kemudian kita pergi menunaikan solat sunat duha di masjid Quba, pahalanya adalah seperti kita melakukan umrah. Senang saja, tetapi pahalanya seperti melakukan umrah. Jadi saya telah merujuk kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri ini. Ada dalam hadis riwayat Imam Ahmad dinyatakan dengan jelas siapakah lelaki yang telah mengulang-ulang bacaan tersebut. Saya bacakan hadisnya dalam catatan saya. Riwayat Imam Ahmad di sanadina ila Sayyidina Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu bi sanadihi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala bata Qatadah bin Nu'man yaqra'u al-laila kullahu bi qul huwallahu ahad fazakara bal fazukira zalika lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala an-nabiy alaihi salam walladhi nafsi bi yadihi innaha la ta'dilu nisfa al-Quran aw sulusahu. Jadi dalam riwayat Imam Ahmad dinyatakan dengan jelas siapakah sahabat Nabi yang membaca Al-Quran berulang kali itu, dengan kisah yang lebih terperinci. Kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, ini merujuk kepada hadis yang sedang kita pelajari, iaitu hadis yang ke-27. Kata Al-Imam Ahmad dengan sanad beliau, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri telah berkata, Qatadah bin An-Nu'man, seorang sahabat Nabi, Qatadah bin An-Nu'man, beliau telah bermalam dengan membaca sepanjang malam tersebut. Membaca apa? Membaca surah Al-Ikhlas sepanjang malam. Maknanya Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri adalah adik-beradik dengan Sayyidina Qatadah bin An-Nu'man.
adik-beradik si ibu tidak sebapa. Jadi rumah mereka berdekatan. Dua-dua adik-beradik tu, satu mak lain bapa. Jadi satu malam itu Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri telah mendengar bahawa saudara kandungnya satu ibu lain ayah tadi, tak pastilah sama ada abang ataupun adik. Sebab masyarakat sebut saudara ni ni kadang-kadang adik, kadang-kadang abang. Jadi Sayyidina Abu Sa'id telah mendengar saudaranya iaitu Qatadah bin An-Nu'man telah menghidupkan malam dengan berqiyamul lail. Tetapi yang peliknya, sepanjang malam itu hanya surah yang dibaca adalah Qul huwallahu ahad. Habis bagi salam, naik balik rakaat pertama Qul huwallahu ahad, bangga Qul huwallahu ahad. Habis salam, bangun lagi sepanjang malam. Mari kita fahamlah, baca Fatihah, baca Qul huwallah, baca Fatihah, baca Qul huwallah. Itu maksud mengulang-ulang bacaan Qul huwallah pada malam tersebut. Akhirnya perkara itu telah diberitahu kepada baginda Nabi. Siapa yang beritahu? Dalam riwayat Imam Ahmad tak disebut, tapi kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, berkemungkinan yang beritahu itu adalah Sayyidina Abu Sa'id sendiri. Sebab beliau yang dengar. Sepanjang malam itu saudara kandungnya satu ibu lain ayah tadi, iaitu Sayyidina Qatadah bin An-Nu'man, telah menghidupkan malam hanya dengan membaca surah Al-Ikhlas. Sepanjang malam itu, berapa rakaat dia sembahyang kita tak pasti, tapi yang pasti Qul huwallahu ahad itulah diulang-ulang pada rakaat pertama, kedua sampai subuh. Akhirnya telah diberitahu perkara ini kepada baginda Nabi. Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang bagi tahu itu berkemungkinan adalah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri sendiri. Lalu baginda Nabi SAW menyatakan, demi Tuhan yang diriku di dalam tangannya, sesungguhnya surah itu menyamai setengah daripada Al-Quran atau 1/3 daripada Al-Quran. Jadi di sini dan riwayat Imam Ahmad berlaku syakur rawi. Perawi hadis tak pasti, yang Nabi sebut satu bacaan surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran atau menyamai 1/2 Al-Quran. Tapi dengan riwayat Imam Al-Bukhari yang kita belajar semalam, tahulah kita bahawa yang disabdakan oleh baginda Nabi adalah innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Jadi kisah yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah bukan kisah lelaki yang menjadi imam di Masjid Quba. Itu kisah orang lain. Tetapi kisah yang di Masjid Quba itu juga berkait dengan surah Al-Ikhlas. Di semalam saya baca, saya teringat yang kisah tu. Saya ingat ini kisah yang sama. Rupanya saya tersilap, saya minta maaf. Dan kalau kita balik kepada hadis kita Musa 107, kalau kita tengok dalam hadis itu, kalau kita tengok terjemahannya daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, bahawa sesungguhnya seorang lelaki telah mendengar seorang lelaki lain. Kita pun tahu Sayyidina Abu Sa'id sebenarnya kata saya yang dengar, tapi beliau sebab kisah ini macam apa, last kali rupanya Nabi memperakui tindakan tersebut. Jadi beliau agak malu mungkin untuk menyatakan bahawa beliau sendiri yang mendengar. Lalu beliau kata ada satu orang lelaki tu, dia telah mendengar seorang lelaki yang lain. Siapa lelaki yang dengar? Beliau sendiri rupanya. Beliau dengar siapa? Dengar saudara kandungnya satu ibu lain ayah. Siapa dia? Sayyidina Qatadah bin An-Nu'man. Sayyidina Qatadah bin An-Nu'man. Kebetulan rumah mereka berhampiran, berjiran. Jadi pada malam tersebut, suatu Sayyidina Qatadah bin An-Nu'man menghidupkan malam dengan salat malam, maka surah yang dibaca hanyalah surah Al-Ikhlas. Lalu Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri memberitahu kepada baginda Nabi, sebab rasa macam asyik surah tu je, kenapa je surah tu? Bukan menghina, bukan menghina, sebab tak ada ayat Quran yang hina. Tetapi maknanya mungkin pada Sayyidina Abu Sa'id, kalau baca surah yang lain mungkin lagi banyak pahala. Ini surahnya ringkas, tapi surah lain mungkin lebih banyak ayat-ayatnya. Lalu dinyatakan oleh baginda Nabi SAW bahawa surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari. Kisah yang menceritakan tentang lelaki yang menjadi imam di Quba itu, dia adalah hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tetapi perawi ataupun sahabat Nabi yang menceritakan kisah ini adalah Sayyidina Anas bin Malik, bukan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi dia kisah yang berbeza. Tapi kisah dia, subhanallah, saya bacakan sanadnya. An Anas radhiyallahu anhu qala kana rajulun min al-ansar ya'ummuhum fi masjid Quba wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad
حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل ركعة فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى إنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بل وتقرأ بأخرى ما أن بتاركها قال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيرهم فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة بكل ركعة فقال إني أحبها فقال hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Jadi dalam kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanad beliau sampai kepada Sayyidina Anas bin Malik, cerita dia ada seorang sahabat Nabi daripada kalangan orang-orang Ansar yang telah menjadi imam kepada teman-temannya di Masjid Quba. Masjid Quba yang kita ziarah lah. Dan setiap kali beliau memulakan surah di dalam dalam salat beliau akan memulakan dengan surah Qul Huwallahu Ahad. Sebenarnya saya kata ditutup dengan surah Al-Ikhlas. Rupanya itu kisah yang ketiga yang akan kita dengar nanti. Agak mukhtalif sikit dia, agak tersilap saya kita meriwayatkan kisah semalam. Jadi beliau ini setiap kali beliau nak memulakan bacaan surah dalam sembahyang, beliau akan memulakan dengan surah Al-Ikhlas. Maksud dia baca Fatihah dulu, habis Fatihah beliau akan mulakan dengan surah Al-Ikhlas. Habis surah Al-Ikhlas barulah beliau baca surah yang lain pula. Rakaat kedua pun begitu. Mesti kena mula dengan surah Al-Ikhlas dahulu setelah surah Al-Fatihah. Lalu para sahabat beliau, para makmum yang lain itu bersebut kepada lelaki tadi, kamu setiap kali sembahyang kamu akan mulakan dengan surah Al-Ikhlas. Dan kamu tidak menganggap sembahyang kamu sempurna melainkan kamu datangkan pula surah selepasnya. Maka sama ada kamu cukup berpada dengan surah Al-Ikhlas atau pada dengan surah lain. Tak payah sampai nak gabung dua surah dalam satu rakaat. Lalu akhirnya lelaki tadi kata, saya tidak akan meninggalkan bacaan surah Al-Ikhlas. Kalau kamu suka, kamu ikutlah. Kalau kamu tak suka, saya akan tinggalkan kamu semua. Maksudnya saya tak nak jadi imam lah. Sebab tak boleh seorang imam menjadi imam sedangkan makmumnya tidak menyukainya. Tapi kalau makmum tak suka dengan si imam tadi sebab imam tu selalu tegur mereka, itu tak ada. Sudah dah. Ini kalau contoh memang dia tahu makmum tak minat cara dia, tak minat dengan perangai dia, maka ketika itu makruh seorang itu tetap mahu menjadi imam sedangkan makmumnya benci. Lepas tu kalau kita pergi ke satu tempat, jangan kita pandai-pandai jadi imam. Orang tempatan dah dulu, kan? Walaupun kita tuan syekh ke apa ke, orang tempatan dulu, orang tempatan dulu. Lalu akhirnya orang Quba menganggap lelaki itu yang paling terbaik menjadi imam. Lalu mereka pun terpaksalah terimalah cara lelaki tadi. Akhirnya satu hari Nabi telah mendatangi mereka. Nabi memang setiap hari Sabtu akan pergi ke Quba, sama ada berkenderaan atau berjalan kaki. Daripada masjid Nabi akan bergerak ke Quba untuk menunaikan salat duha di situ. Jadi di sini tak disebutlah Nabi datang tu bila. Cuma biasanya Nabi datang hari Sabtu ke Quba setiap minggu. Maka tak kala mana Nabi telah mendatangi mereka di Quba, maksudnya mereka pun cerita kepada Nabi SAW tindakan imam mereka tadi. Lalu akhirnya Rasulullah tanya kepada lelaki tadi, apa yang menghalang kamu daripada ikut apa yang disarankan oleh makmum kamu? Iaitu cukuplah baca satu surah, tak payahlah baca sampai dua surah sekali. Dan apa yang menyebabkan kamu mesti nak baca surah Al-Ikhlas? Maknanya beliau melakukan perbuatan yang Nabi sendiri tak buat. Sampai Nabi kata, kenapa yang kamu nak beria sangat tiap-tiap rakaat nak baca surah Al-Ikhlas? Lalu kata lelaki tadi, inni uhibbuha, saya suka surah ni Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW kepada lelaki tadi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, cinta kamu terhadap surah itu akan menyebabkan kamu dimasukkan ke dalam syurga oleh surah itu. Surah itu, kecintaan kamu terhadap surah itu akan memasukkan kamu ke dalam syurga. Bila kamu cinta surah itu, maka kecintaan itu akan memasukkan kamu ke syurga Allah SWT kelak. Jadi ini kisah yang kedua menceritakan tentang kelebihan surah Al-Ikhlas.
Dan satu lagi kisah seperti saya kata, dia tutup dengan, dia baca macam-macam surah, last dia akan tutup dengan surah Al-Ikhlas. Lupa ni kisah yang ketiga. Kisah yang ketiga diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Saya boleh terkali semalam tuan-tuan, saya minta maaf Jadi hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanad beliau, an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u zakaru dhalika lin Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala saluhu bi ayyi shay'in yasna'u dhalik. Fasa'aluhu faqala li'annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kisah yang ketiga ini, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Nabi telah melantik seorang lelaki menjadi ketua turus tentera dalam satu batalion. Dalam perang zaman Nabi, sama ada Nabi terlibat dengan kumpulan tentera ramai atau batalion-batalion kecil. Jadi satu hari Nabi telah mengutuskan seorang lelaki menjadi ketua dalam satu pasukan kecil untuk satu sariyah, perang kecil lah. Dia tak panggil ghazwah. Ghazwah ni perang besar, macam perang Badar, perang Uhud. Ini macam mungkin 20 orang pergi serang musuh tertentu. Jadi Nabi telah mengutuskan seorang lelaki untuk mengetahui satu batalion, satu kumpulan tentera, dan lelaki ini akan menjadi imam lah sebab dia ketua. Dia akan jadi imam kepada tentera-tentera yang lain di dalam salat mereka. Cuma lelaki ini dia akan jadi imam, baca Fatihah, baca surah. Sebelum rokok dia akan tutup dengan surah Al-Ikhlas. Lalu akhirnya setiap kali sembahyang macam tu. Bila mereka pulang semula ke Al-Madinah, selesai misi mereka, mereka pun balik ke Madinah. Mereka, para makmum ni, para tentera tadi cerita kepada Nabi bahawa ketua kami ni setiap kali sembahyang dia baca macam-macam surah. Lepas dia baca ayat apa pun, tapi last kali sebelum tutup mesti Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai habis. Lalu Nabi SAW tanya, tersebut kepada para tentera tadi, pergilah tanya dia, kenapa dia buat macam tu? Lalu mereka pun tanya, dan Nabi suruh mereka tanya, mereka pun tanya kepada ketua mereka. Ni cerita biar orang dah balik daripada perang, kenapa kamu buat begitu? Lalu kata lelaki tadi, li'annaha sifatur rahman, kerana surah Al-Ikhlas menceritakan tentang sifat Ar-Rahman, iaitu sifat Allah yang Maha Pemurah. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan saya suka untuk membaca surah tersebut. Lalu kata Nabi SAW kepada para tentera tadi, bagi tahu dia sesungguhnya Allah cinta kepada dia. Bagi tahu dia. Nabi masa Nabi tak bersama dengan ketua tentera tadilah. Nabi pesan kepada para tentera yang lain setelah mereka cerita kepada Nabi apa jawapan ketua tentera mereka. Nabi kata bagi tahu dia bahawa sesungguhnya Allah mencintai dia. Jadi subhanallah, dalam tiga kisah ini, kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, cerita satu orang, dia memang orang pertama ke, kedua ke, ketiga, tak ada surah lain, Qul huwallahu ahad. Jadi kalau tuan-tuan jumpa imam gini, ini kisah Abu Sa'id Al-Khudri. Kalau jumpalah di mana tempat dia apa rakaat pun, Qul huwallahu ahad. Yang ni kisah Abu Sa'id Al-Khudri. Ada pula satu kisah, dia baca surah lain juga, tapi sebelum nak baca surah lain, Qul huwallahu ahad dulu. Ini kisah lelaki dia Quba. Ada satu lagi kisah, kalau contoh dia ni baca apa surah pun tak kisah, sebelum rakaat mesti Qul huwallahu ahad dulu. Ini kisah lelaki di dalam medan perang kecil tadi. Jadi ada tiga kisah yang menceritakan kelebihan surah Al-Ikhlas, dan dia bukan satu kisah yang samalah. Kisah yang diceritakan oleh hadis Imam Bukhari dalam Musnad 107 ini merujuk kepada kisah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri yang mendengar bacaan Al-Quran oleh saudara beliau, iaitu Qatadah bin An-Nu'man, saudara seibu berlainan ayah, yang sepanjang malam itu mendirikan salat malam hanya dengan mengulang-ulang surah Al-Ikhlas sahaja, tak baca surah lain. Ada ulama kata mungkin kan dia hanya hafal surah Al-Ikhlas, ada ulama kata begitu, tapi secara beratnya takkan surah Al-Ikhlas saja yang dihafal oleh beliau. Cuma beliau suka dengan surah tersebut mungkin. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam.
Alhamdulillah selesai kita meneliti kembali hadis yang ke-27 dengan beberapa tambahan. Dan sebelum saya masuk pada pengajaran, ada soalan tak yang nak ditanya semalam yang tak dapat ditanya disebabkan kita bertiawai semalam? Ada seorang soalan? Kalau tak ada, kita terus lihat pada pengajaran. Okey, silakan Ibu. Saya cikgu sekali lagi. Okey, cikgu tanya satu soalan. Sebelum kita tidur, kita dianjurkan oleh baginda Nabi untuk membaca 3 kul itu, kul wallah, kul a'udzu bil falaq dengan kul a'udzu bin nas. Kita hembuskan dan kita sapu ke seluruh badan. Boleh tak kita nak baca ketiga kul wallah tu kita baca 3 kali? Yang lain baca 1 kali. Nanti saya rujuk kembali hadis ni sebab yang teringat saya riwayat Imam Bukhari tu. Yang saya ingat saya memang kena setiap surah tu baca 3 kali. Tapi nanti saya cek balik, takut saya terlupa. Hadis tu ada diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan memang dipilih oleh Sayyidina Al-Imam Ibn Abi Jamrah dalam kitab beliau Mukhtasar Sahih Bukhari lahu. Nanti saya rujuk balik. Sebab kalau yang saya tak silap memang dibaca 3 kali setiap satu surah. Alhamdulillah besok cikgu ingatkan saya untuk saya jawab semula biiznillah. Boleh cikgu kita tangguhkan soalan. Soalan tu tak tangguh, jawapan tu ditangguh.